Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Taqi Miskam. Hari ini saya akan membincangkan tentang artikel yang kami pilih, iaitu pengetahuan guru pendidikan Islam prasekolah dalam rangka pembangunan taman rumah. Artikel ini menerangkan tentang lebih terperinci kepada guru, iaitu untuk mengetahui tingkah laku murid. Seterusnya adalah untuk perkembangan murid, ialah pengetahuan guru mengenai perkembangan murid sangat penting bagi menyediakan persediaan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menepati. Maksud di sini adalah guru-guru harus mendalami atau mengenali kanak-kanak itu dengan lebih mendalam supaya dapat mengajar dengan cara yang betul dan untuk menarik perhatian mereka untuk mencapai objektif pembelajaran. Berdasarkan mengikut Hasan Langgulung 1981, sifat dan potensi manusia menurut Al-Quran dan Hadis dinamakan fitrah. Psikologi pendidikan diperlukan oleh guru khususnya sebagai pengetahuan mengenai tingkah laku kanak-kanak bagi mencapai pembelajaran dan pengajaran yang baik. Maksud di sini ialah guru seharusnya mengetahui apa kekurangan dan kelebihan murid itu untuk mengajar supaya dapat mencapai objektif pembelajaran. Sebab itu guru-guru haruslah adil dan memberi perhatian kepada semua supaya tidak ada seorang pelajar pun yang tertinggal dalam pembelajaran. Okey, saya akan sambung untuk sumber dan teori perkembangan potensi menurut Islam dan Barat yang digunakan dalam artikel ini adalah daripada Dr. Said Ismail Ali menyatakan bahawa terdapat 6 sumber pendidikan Islam, iaitu daripada Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat, kemasalah masyarakat, nilai masyarakat dan pemikiran Islam. Pengetahuan tentang perkembangan murid prasekolah lebih bermakna dengan mendalami dengan perkara-perkara pemikiran Islam. Maksudnya kanak-kanak ini haruslah dipupuk dengan cara agama Islam, maksudnya cara kehidupan Islam, iaitu dengan adab, supaya dengan adab ni kanak-kanak mempunyai adab yang sopan untuk bersosial dengan rakan-rakan masyarakat di luar dengan menggunakan cara yang baik. So, dalam teori menurut Islam seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Abu Hassan, Al-Ghazali, Ibn Tufail, Ibn Khaldun banyak membincangkan tentang perkembangan potensi manusia, berpendapat bahawa jiwa adalah tunggak utama dan elemen lain muncul berdasarkan kehendak jiwa. Maksudnya di sini adalah untuk kita melakukan sesuatu, kita mestilah mempunyai niat yang baik untuk membuat karya yang baik. Seterusnya adalah berdasarkan Ibnu Sina menyatakan bahawa pendapat tindakan manusia melalui perasaan, iaitu elemen batin mendorong berlakunya perbuatan nyata. Maksud di sini guru haruslah menyamaikan sifat-sifat Islam untuk kanak-kanak itu lebih sopan semasa bergaul dengan masyarakat. Teori Barat yang dipilih pada artikel ini adalah memilih teori perkembangan Enogasm. Enogasm menyatakan bahawa kanak-kanak ini umpama tumbuh-tumbuhan. Menurut beliau, kanak-kanak ini boleh diramal dalam tingkah laku dan perkembangannya mengikut masa yang ditetapkan. Setiap kanak-kanak mempunyai perkembangan dan cara perkembangan mereka yang berbeza. Maksudnya di sini adalah setiap kanak-kanak mempunyai sifat dan cara mereka dan kehidupan mereka yang berbeza. Maksudnya akan mempengaruhi sifat mereka dan perkembangan mereka akan mempengaruhi sifat masa depan mereka. Hal ini menjadikan kanak-kanak memiliki perbezaan diri sendiri yang harus diketahui oleh setiap pendidik. Guru sebagai pendidik di sekolah, tertumpu pada prasekolah, seharusnya mengenali kanak-kanak itu dengan lebih mendalam dan mempunyai catatan atau buku log khas untuk anak-anak untuk mengambil perkembangan mereka, kekurangan mereka supaya kita boleh membaiki pembelajaran supaya kanak-kanak itu boleh mencapai objektif pembelajaran. Pada usia prasekolah 4 tahun hingga 6 tahun, kanak-kanak boleh menyatakan soalan dan membezakan yang betul dan yang salah dan berupaya untuk mendengar pendapat orang lain. Maksud di sini kanak-kanak seharusnya mengajarkan kanak itu dengan cara agama Islam untuk menaikkan soalan dengan sopan, dengan baik, dan
supaya kita mengajar kanak itu supaya menerima pandangan orang lain agar kita boleh bertukar-tukar pendapat, jangan dididik pada kecil daripada guru untuk kanak-kanak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nofarzana binti Arsyad. Nombor matrik saya 4174011201. Baik, saya akan teruskan pada pernyataan masalah. Okey, dalam KSPK ada menerangkan tentang perkembangan kanak-kanak melalui 6 tunjang perkembangan. Yang pertama, perkembangan bahasa. Yang kedua, perkembangan rohani. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan kognitif. Yang kelima, perkembangan fizikal melalui kemahiran motor kasar dan motor halus. Serta perkembangan kreativiti. Dan yang terakhir, perkembangan sosio-emosi. Okey, dalam KPM, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia, tahap pembelajaran dan proses pembelajaran merupakan faktor utama kepada kejayaan sesuatu nilai pendidikan. Oleh itu, KPM akan memastikan bahawa guru-guru akan menggunakan atau mengamalkan PDP berpusatkan murid. Okey, berpusatkan murid supaya dapat memenuhi keperluan murid sebab kualiti murid ni berbeza. Okey, kualiti murid berbeza, kualiti guru pun berbeza. Jadi guru adalah penyebab utama kepada kejayaan seseorang murid itu. Okey, kajian terhadap pengajaran guru oleh Kepimpinan Pelajaran Tinggi pada tahun 2011 mendapati bahawa hanya 12% daripada pengajaran melaksanakan lebih banyak amalan terbaik pedagogi, iaitu menyampaikan ilmu pada standard yang tinggi. Okey, manakala seramai 38% pula berada pada standard yang memuaskan. Dan 50% menunjukkan bahawa pengajaran yang disampaikan tidak memuaskan. Oleh itu, usaha perlu dilipat gandakan bagi meningkatkan kemahiran tinggi pedagogi guru agar pengetahuan dan kemahiran baharu yang dihasratkan dapat disampaikan kepada murid. Seterusnya saya akan teruskan pada objektif kajian. Okey, secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk meneroka pengetahuan guru prasekolah mengenai perkembangan kanak-kanak prasekolah dan mengenal pasti cara pelaksanaan pengetahuan tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah persoalan kajian. Okey, terdapat 2 persoalan kajian dalam kajian ini. Antaranya ialah apakah pengetahuan guru mengenai perkembangan kanak-kanak prasekolah dan bagaimanakah cara pelaksanaan pengetahuan tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Assalamualaikum, nama saya Nak Amira binti Muhammad Safawi. Okey, saya akan teruskan dengan metodologi kajian, iaitu kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kajian kes dan menggunakan teknik pengutipan data, iaitu pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Okey, kita teruskan dengan seterusnya, iaitu kes yang dipilih dalam kajian ini adalah berkaitan dengan pengetahuan guru pendidikan Islam mengenai perkembangan murid prasekolah dan pelaksanaan pengetahuan tersebut dalam bilik darjah. Okey, peserta kajian dipilih menggunakan teknik persempelan bertujuan dengan kriteria yang ditetapkan, iaitu guru pernah mengajar di prasekolah melebihi 3 tahun, mempunyai pendidikan khusus dalam bidang perguruan atau mempunyai diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, tujuan pemilihan peserta kajian menggunakan kaedah persempelan adalah bertujuan kerana kaedah ini menggunakan kaedah yang paling sesuai dengan kajian kualitatif. Okey, pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Data pemerhatian dengan data temu bual dan dokumen analisis untuk mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian.
Okey, seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian dan perbincangan. Okey, pengkaji menganalisis data berdasarkan kriteria pelaksanaan aktiviti PMP yang digunakan peserta kajian dalam pengajaran pendidikan Islam KSPK. Okey, strategi pendekatan, kaedah dan teknik guru pendidikan Islam diambil kira semasa pemerhatian. Pengkaji berpandukan kepada teori PMP yang disenaraikan dalam senarai semak pemerhatian. Okey. Seterusnya, pengkaji menemu bual peserta kajian berdasarkan pemerhatian PMP sebelum dan berdasarkan protokol temu bual yang disediakan. Okey. Okey, melalui pemerhatian dan seterusnya temu bual, pengkaji dapat merumuskan bahawa guru bukan sahaja memahami mengenai perkembangan murid, tetapi beliau juga melaksanakan mengikut pengetahuan dan ilmunya. Dapatan ini selari dengan kenyataan Department of Community Service 2002 bahawa teori atau ilmu yang ada boleh membantu guru dalam PMP. Tetapi kurang berkesan jika guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai tingkah laku, kebolehan dan personality setiap kanak-kanak. Okey, berdasarkan pendapatan kajian, pengkaji dapat membina satu model pengetahuan guru mengenai perkembangan murid yang diharapkan boleh menjadi panduan kepada guru-guru prasekolah khususnya. Okey, berdasarkan dapatan ini, guru berpengetahuan mengenai kelima-lima aspek perkembangan murid dan mereka berusaha mengembangkan potensi murid agar seimbang. Kesemua aspek perkembangan murid ini berhubungan antara satu sama lain, iaitu pengetahuan disusuli dengan kefahaman serta pelaksanaan yang tersusun dapat memberikan manfaat yang banyak dalam usaha membina tamadun umat Islam khususnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada rumusan, iaitu kajian ini memberi sedikit gambaran mengenai kepentingan pengetahuan guru terhadap kepentingan kanak-kanak prasekolah. Setiap ibu bapa mengharapkan pendidikan formal yang terbaik di sekolah, bantuan dari pihak guru untuk mendidik anak-anak mereka dengan penuh bertanggungjawab, memahami kerenah anak-anak dan dapat mengawal disiplin mereka memang sentiasa diharapkan oleh ibu bapa. Okay, harapan ibu bapa juga guru-guru dapat mendidik dengan rasa kasih sayang dan menghormati kanak-kanak sebagai seorang manusia.